Hai pelajar-pelajar, welcome to Miss Karen YouTube channel. So hari ini juga akan completekan your lampiran B yang masih belum complete, iaitu receipt rasmi dengan slip bank. So before you nak completekan receipt rasmi dengan slip bank, make sure pelajar sudah go through Miss Karen punya last 4 video untuk lengkapkan your belian jualan. Dengan lampiran C and D. Lepas tu, kalau you sukakan pengenalan Miss Karen, jangan lupa tekan like and share. So mari kita sambung dengan receipt rasmi. Receipt rasmi ini akan di lampiran B, muka surat 10. 3 hari bulan. Membayar tempahan logo perniagaan berpelekat AM berapa? Ini ialah biasanya you ada nama saya ABC Burger. Saya akan buatkan satu logo special khas for ABC. Kemudian nak buatkan dia sebagai stiker. So stiker tu sebenarnya tak mahal lah. You boleh masukkan nilai lebih kurang 50 hingga 150 pun boleh lah. Depend on the quantity yang kita order. Contohnya Miss Karen letak 80. So 80 is the jumlah. And receipt number. So I bayar mah. So bila I bayar, nama saya ABC Burger adalah penerima. Penerima ABC Burger. So nama you lah. You jangan sama dengan Miss Karen. Nama you. Kemudian siapa yang bagi receipt lah, you masukkan satu nama perniagaan yang buat. Stiker printing, you boleh kata perniagaan printing hero. Hero. Alamat masukkan. Berhampiran dengan perniagaan anda lah. Nombor receipt. Contohnya A9800. Ringgit 80 sahaja. So sini 80. 80 nilai yang kecil, so kita gunakan tunai. Dan gunakan tunai, tak ada nombor cek. So siapa yang bagi saya nama pekerja dia call Ali, nama pengurus Ali, you masukkan Ali saja. You masukkan nama-nama yang berbeza dengan Miss Karen. Ini for sticker sudah complete. Now go to page 15. Muka surat 15, 12 hari bulan. Menjelaskan sepenuhnya. Invoice untuk pembelian peralatan kedai pada tarikh 1 Mac. So apa yang kita nak buat ialah pergi cari balik 1 hari bulan Mac. Kita beli peralatan audis meja dapur daripada siapa? Kedai peralatan lift. So dia yang akan bagi saya receipt sebab saya penerima. So ABC Burger di sini. Jumlah ialah saya hutang dia 1,200 sahaja. Bayaran untuk apa? Menjelaskan sepenuhnya. Invoice nombor berapa? Lihat sini. Hari itu invoice nombor ialah INV. 85 86. Jumlah jumlah 1,200. 1,200 ini consider nilai yang tinggi kan? So alasan Ali tak akan bayar dengan tunai. So dia akan bayar dengan gunakan cek. So cek ini bukan dia bayar, saya bayar. So saya akan gunakan bank saya. Bank saya lah Paku Bank. And nombor cek ialah 1000. 1000. Let's say I masukkan 1000, sepatutnya 21. Tapi 1 tu anda guna untuk bayarkan server. Sebab I rasa server tu nilai yang tinggi. So that's why I tak akan gunakan number 1. I gunakan number 2. You nak letak 20021 pun boleh. Ini sebagai contoh saja. So siapa yang bagi saya receipt? Lip. So yang ini sudah complete. Lepas tu muka surat yang sama 13 hari bulan kita membayar tempahan kain rentak. Kain rentak is the banner. Banner. So banner ini kita akan beli daripada siapa? Banner ini pun sama. Masukkan satu nama kedai printing. Let's say I gunakan SAP. Receipt number dengan tadi. Dia merupakan kedai yang berbeza. So receipt number pun tak boleh sama. So receipt number masukkan. 5236. Example 5236. Tadi punya receipt number juga lupa kan? Yes. Receipt number from kedai peralatan lift. Let's say letakkan 1536. Kalau boleh order receipt from kedai-kedai yang berbeza kan? You mulakan dengan nombor yang berbeza. So maksudnya mereka bukan perniagaan sama.
alamat berhampiran dengan address kedai anda, saya terima. So ABC Burger, nama saya, jumlah berapa? Banner ini harga dengan stiker lebih kurang sama lah. You boleh guna 50 hingga 150. Sama kadang saya nak buat satu banner, saya bayar 50. Saya nak buat 2 banner, dan you buat 100 lah. Okay, so di sini cukup masukkan 50 saja. Okay, untuk apa? Untuk tempahan kain rentang. Okay, 50 nilai yang kecil kan? So gunakan tunai, tak ada nombor cek. Siapa dia punya pengurus? Let's say nak letakkan nama Mi. Masukkan Mi. Okay, so 13 sudah complete. Now we go to 16 muka surat. Okay, 14 hari bulan. Menerima cek bagi tempahan burger. Ini untuk tempahan burger pada 9 Mac. So, pergi carikan 9 Mac di sini. Okay, sekarang salinan. Salinan maksudnya saya bagi resit. So, nama ABC Burger mesti di atas. Okay, resit nama. Resit nama ini yang saya keluarkan. Saya keluarkan letak resit rasmi. 3001. Okay, recordkan 3001. Sebab dia punya receipt number, kalau saya keluarkan receipt kan, dia akan berurutan. Okay, siapa yang terima? SMK, Koperasi, SMK 4. Okay, berapakah jumlah di sini? 620. Okay, masukkan nilai yang sama seperti yang dalam invoice, 620 sahaja. Okay, untuk apa? Untuk menjelaskan invoice nombor berapa? Nombor berapa? Nombor INV 1121. Okay, INV 1121. Jumlah 620. Okay, dia sudah kata terima cek. Okay, terima cek. Okay, maksudnya biasanya dia punya bank dengan kita tak sama. So, pilihlah bank lain. Contohnya saya pilih MBB, Maybank. Okay, nomor cek 234689. Okay, masukkan MBB 2346. Oh, semua ini kalau boleh recordkan SMK Ampang. Bank dia ialah MBB. Nombor cek amanah 1 sudah dikeluarkan. So after that, kalau dia bayar saya lagi, nombor cek dia akan lebih besar, semakin besar. Okay, nombor cek dia mesti semakin besar. Saya yang keluarkan resit, nama saya akan merupakan pengurus. Okay, kemudian muka surat 17, membayar upah kepada pembantu kios. Okay, pembantu kios ini you kena pergi ambilkan lampiran A. Lampiran A sudah beritahu anda setiap pembantu kios dibayar 980. Every time kita bayar 2 kali sebulan, so bahagi 2, so nilai yang dibayar 490. Okay, nilai yang dibayar 490. Nama dia pun lampiran A, Helen dengan Jason. So masukkan upah kepada Helen. Ini cukup punya contoh lah, okay? Helen dengan Jason. And here adalah Jason. Tanda tangan pun guna balik nama yang sama lah. Okay, and 980 ini sebab adalah 2 pekerja yang berbeza. So dia 100% mesti secara tunai. Siapa yang keluarkan voucher? Mestilah saya. ABC Burger. Nombor voucher boleh letak BB. Di sini juga letak PV. Sebenarnya nombor voucher ini letak apa? PV sebenarnya adalah payment voucher. Okay, cukup guna 3001. Record. Payment voucher adalah 300. Bukan. Payment voucher ialah bukan 3001. Itu untuk receipt. Okay, payment voucher juga gunakan 1201. Okay, so saya yang keluarkan payment voucher. So masukkan nama sendiri. Okay, next muka surat 21. Okay, muka surat 21 menjelaskan sebahagian. Ini adalah sebahagian invoice bertarikh 1 Mac. So, pergi cari balikkan ya 1 hari bulan Mac. Saya beli barang daripada pembekal Burger Ramly dan saya bayar. Dan saya bayar, nama saya mesti dibawalah ABC Burger. Saya penerima. So, siapa yang bagi resit kepada saya, mestilah pembekal Burger Ramly. Nombor resit Burger Ramly first time I bayar. So, resit nak masuk berapa pun boleh. Okay, masukkan nilai yang berbeza.
Jumlah dia kata sebahagian saja, bukan semua mak. Okey, pergi cari berapakah jumlah yang sebenar. Jumlah ialah 1299. Sebahagian biasanya lebih kurang half atau lebih. Half ialah 600 lebih mak. So kita bayar 700 lah. Sahaja. Okay, and di sini mesti jelaskan apa? Menjelaskan sebahagian. Ini bukan penuh. Sebahagian. Invoice number INV berapa? Tadi kita jual beturutan. Now beli. So dia adalah invoice number yang berbeza. 5566. Okay, jumlah 700. Okay, Burger Ramli dia mempunyai bank yang berbeza dengan saya. So you mungkin, okay, ini saya bayar kan? Saya bayar mesti guna bank saya. Okay, saya bayar. So bayar ialah public bank. Tadi guna public bank 10022. Now ialah 100023. Okay, sebab saya yang bayar. Okay, when saya bayar, saya punya nombor cek mesti beturutan. Okay, dan seterusnya, kita akan come to muka surat 22, menerima pinjaman. Okay, daripada bank. Bank guna balik bank yang sama lah. Saya adalah public bank, gunakan public bank. Berapakah jumlah yang kita mahu pinjam? Biasanya boleh pinjam from 5,000 hingga 10,000 supaya you boleh membuatkan promosi yang lebih banyak dan sebagainya. So contohnya Miss Karen nak pinjam 10,000, so saya masukkan 10,000. Kemudian 22 muka surat, 21 hari bulan menerima sebahagian bayaran daripada klub Pusat Berjaya. So di sini masukkan nama Berjaya. Bagi tambahan 16 Mac dengan cek. Cari balik 16 hari bulan. Ini saya terima. When saya terima, nama saya akan di atas. Siapa yang bayar saya? Klub Pusat Berjaya. Sebahagian. Dia hutang saya 660. Nilai ini kalau based on video yang before cukup masuk 20, 10, 20. Tapi cukup rasa nilai dia sangat rendah. So cukup sudah tukar 20, surat darab 2. So nilai akan lebih besar lah. So I bayar separuh. So masukkan 300 sahaja. Dan lepas tu menjelaskan sebahagian invoice number. INV berapa? Lihat balik INV berapa? 1122. Tadi 1121. Now jual lagi 1122 300. Ini siapa bayar saya? Klub Pusat Berjaya first time bayar. So dia punya bank dengan saya punya bank tak sama mah. So dia mungkin ada CIMB. CIMB check number 768900. Contoh Miss Karen. Receipt saya yang bayar. Saya yang bagi, so masukkan nama. Nombor receipt tadi AA 3001. Now ialah AA 3002. Sebab ini merupakan cek kedua yang Miss Karen keluarkan. Next membayar upah pemilik 1,500 secara tunai. Ini tak payah buat anything. Menerima sebahagian bayaran daripada koperasi pun dia kata sebahagian. So koperasi masukkan nama koperasi SMK. For Miss Karen punya SMK Ampang. So saya menerima. When menerima saya pernah. Saya adalah orang yang keluarkan receipt. Siapa yang terima ialah koperasi SMK Ampang. Nombor receipt ini saya yang keluarkan. Saya terima wang. So now I keluarkan receipt. I keluarkan receipt Relax sekejap Ini 29. I keluarkan receipt. So when I keluarkan receipt tadi ialah AA 3001 sudah keluar, 2 sudah keluar. Now ialah 3003. Sebahagian berapakah jumlah hutang SMK Ampang?
830. Dan kita terima separuh 400 sahaja. Menjelaskan hutang. Menjelaskan invoice lah. Okay. You nak kata hutang pun boleh ya. Okay. Invoice. Menjelaskan invoice. Sebahagian. Sorry. Sebahagian. Invoice number. Okay. Number berapa? Lihat sini. INV 1123. Okay. INV 1123. Jumlah ialah 400. Okay. Ini juga gunakan bank. Tapi kalau remember, Koperasi SMK Ampang. Tadi kita sudah keluarkan sudah ada MBB. MBB lah 23. Okay. 2343 something. So now you boleh guna 234722. Dia punya check number akan lebih besar daripada yang sebelum. So, saya yang keluarkan receipt. Okay, lepas tu pada muka surat yang sama, memberi sumbangan sebanyak berapa kepada siapa? Nampak tak? Sini dia sudah kata kepada SMK. So, kita akan guna balik nama SMK Ampang. So, kepada siapa? Kepada SMK Ampang lah. Sebab SMK Ampang ada buat tempahan lah. So now mereka ada jabatan. So dia minta anda beli sumbangan. So boleh letak lebih kurang 200 hingga 500. So di sini Miss Karen masukkan 300. Okay, dan 29 sudah complete. Okay, now muka surat 27. Hari akhir sekali kita membayar penggunaan air dan elektrik bagi bulan Mac secara tunai. Siapa yang keluarkan voucher? Mestilah ATC Bergam. Nombor voucher tadi ialah PV. PV tadi yang saya keluar adalah PV 1201. Now mesti tukar 1202. Dia akan semakin besar. Okay, 1202. Okay, bayar kepada siapa nak? Normally kita akan bayar di pejabat pos. Okay, my address dekat Ampang. So I go and bayar and pejabat pos Ampang lah. 200. Let's say 200. You boleh guna 150. Okay, hingga 300 pun boleh. Okay, tanda tangan. Nama siapa tanda tangan pun boleh lah. Okay, so 200 tak banyak, I bayar tunai. If you nak bayar cek, masukkan nombor cek. Kalau nak bayar tunai, masukkan tunai. Saya yang keluarkan, okay, this voucher bayaran. Okay, then all your receipt sudah complete. When all receipt sudah complete, apa yang kita tinggal is your slip bank. Nah, sebelum buat slip bank, so maksudnya receipt ini kita masih buat di lampiran B lah. Tapi sekarang receipt ini cikgu sudah masuk dalam lampiran B. So untuk lampiran B, kita nak buat last step untuk slip bank. You mesti pastikan berapakah baki wang yang kita ada. Okay, berapakah baki wang yang kita ada. So itu sebabnya make sure. Okay, make sure you mesti buat selalu jalan kerja untuk standby ke akaun tunai. Just masukkan nilai-nilai yang simple. Okay, tarik butil, wang masuk, wang keluar, and baki. How to cari baki? Mestilah guna wang masuk, tolak wang keluar. Untuk kedua ialah baki tambah masuk, tolak keluar, dapat baki. Okay, so first kita akan mulakan perniagaan dengan modal. Tapi ini adalah berkaitan dengan tunai sahaja. Kredit tak boleh masuk. Bank punya pun tak boleh masuk. So first nilai yang saya ada 2,000. 2,000 ialah wang permulaan. Okay, kemudian you go to invoice. Invoice tak ada tunai, skip. Okay, 1 hari bulan bayar deposit sale. Okay, deposit sale ini hari itu cikgu sudah kata sebab dia merupakan nilai yang besar. 1,500. So saya tak akan bayar tunai. Even I bayar tunai kan, I tinggal 500. Nanti I nak beli barang tak cukup wang. So that's why I gunakan bank untuk bayar. So siapa yang nilai dia kecil, you boleh pilihkan gunakan tunai. Okay, so ini depend lah. Ini for Miss Karen memang tak keluarkan gunakan tunai. So di sini I masukkan 2. Maksudnya tak ada. Yang ada, you boleh masukkan keluar saja. Maksud tak ada. Okay, ini contoh. Okay, invoice tak ada tunai, so skip. Membayar lisen. Okay, lisen ini 240. So cikgu gunakan tunai, keluarkan 240. So 2,000 tolak 240 tinggal 1,760. Nampak invoice terus skip. Okay, nampak keluarkan inventory tak ada tunai. Belian tunai. Nampak tak? I keluarkan saya sudah tak ada wang. How to beli barang 1,000 lebih. So after beli barang 1,000 lebih tinggal 610.
Okay, next belian lagi. Nampak tak? Belian lagi 235. So baki wang hanya 375. Lepas tu come to muka surat 10. Membayar tempahan logo 80 is for your promosi. So baki wang tinggal 295. Okay, 80 pindah ke dalam. Nota kredit adalah secara kredit. Menjelaskan, merekodkan jualan tunai. Ini in last, okay, video cikgu sudah kata, nilai ini ambil from lampiran C. Okay, lampiran C punya jumlah jualan tunai 2235 ini pindah ke dalam. Okay, now you sudah terima wang. Okay, from jualan. So your baki akan menjadi 2530 untuk contoh Miss Karana. After that, beli lagi. Berapa jumlah dia? Beli 236 masuk ke dalam baki wang 2294. Kemudian muka surat 12 invoice skip. Okay. Invoice lagi skip. Mendepositkan tunai. Okay, deposit tunai ini, okay, ini merupakan mesin deposit tunai. So mesin deposit tunai kita gunakan ATM. So slip dia akan kecil saja. So kalau boleh cari balik, okay, slip yang sebenar and you akan key in, okay, ataupun lukiskan based on your contoh. Okay, so itu sebabnya Miss Karen sudah kata ambilkan bank yang ibu bapa ada atau kakak abang ada supaya mereka boleh tunjukkan slip. Ini public bank punya lah. Sesiapa punya public bank boleh guna yang, okay, yang Miss Karen tunjuk punya. Okay, berapakah wang yang kita nak masukkan? Okay, you tinggal 2,294. You boleh masukkan daripada 1,000, daripada 1,500 hingga 2,000 pun boleh. Okay, contohnya I masukkan 2,000. Okay, so maksudnya I tinggal wang 294. Your baki wang kan sebenarnya kalau boleh average baki wang ialah from 300 hingga 500 pun boleh. Okay, lebih kurang 300 hingga 500, 2,000. Lepas tu how to isikan ini machine deposit. Ini call apa? Ini call slip bank mah. Okay, slip bank pun masukkan 2,000. Masa, okay, tarik 9 Mac, masa 12, okay, 12.30, deposit to, okay, masukkan ke mana? Account number. Account number is your IC number in your lampiran A. Okay, CH ialah current account holder, siapakah pemilik? A, B, C, Burger. Ini for public bank lah. Maybank all tak sama. You boleh online Google search. Kalau tak dapat search, then you carikan bank yang ibu bapa ada lah. Kemudian jumlah ini saya 2,000 mah. 2,000 we anggap. We bank in all 50. Then you hanya masukkan 50 ringgit punya 40 keping. So just masuk 40 saja. Kalau you masukkan 10, you make sure jumlah di sini mesti sama dengan 2,000. Transaksi number ialah any 6 digit lah, okay, for public bank lah. Yang lain saya dah pasti ya, okay. 027789. Okay, ini contoh yang juga bagi. Okay, nombor ini kena ingat sebab nanti you akan gunakan nombor yang semakin besar. Okay, this is your slip. Okay, untuk slip bank. Okay, after that 9 hari bulan invoice ada. Okay, 11 kita beli gas memasak 80. Beli. So wang from 294 tinggal 214. Okay, 12 hari bulan gunakan cek. So bukan tunai. 13 hari bulan bayar 50 untuk promosi. So wang hanya tinggal 164. After that, rekodkan jualan untuk minggu kedua. Lampiran C, minggu kedua 2520. 2520 sudah masuk, my tunai sudah bertambah menjadi 2684. Inventory tak ada. Receipt ini ada nombor cek. So bukannya tunai. Yang tak ada nombor cek kena masalah, okay? Bayar upah secara tunai. So after bayar, baki wang tinggal 1604. Now, muka surat 18, invoice, skip. Muka surat 19, I beli barang 550, belian keluar 550, baki wang only 1154. Okay, invoice, skip. 16 hari bulan, kita pergi bank and masukkan wang. So, pergi bank and masukkan wang, ini bukan guna mesin. Ini bukan guna mesin. So, slip dia akan panjang. Okay, so dia punya, okay, dia adalah dua slip yang tak sama. So, berapa yang saya mau deposit? Lihat sini. I tinggal 1,000 lebih saja.
So hanya boleh deposit 500 hingga mungkin 800. Okay, I deposit 800. Okay, 800 lah. So jumlah yang kita deposit 800. Okay, how to isi? Di sini you ada nampak tak? Kita ada dua. Satu ialah you punya bank under public bank atau public Islamic. Kalau public bank you tikkan dekat sini lah. You simpan wang ke keluarkan wang? Simpan tik dekat sini lah. Tunai atau cash? Memang tunai cash lah. Berapa yang saya bank ini? 800. Okay, number account samalah lampiran A, nombor IC. Nama ABC Burger. Nota pinjaman, ini bukan pinjaman lah. Okay, tanda tangan pelanggan. Saya punya signature. Okay, ini untuk slip wang masuk. Okay, lepas tu 16 hari bulan, invoice. Invoice skip ha. Okay, next. Belian tunai 18. Tadi sudah bank in, tinggal 300. Tapi now I beli lah saya bayar cukup. Kalau tak cukup di sini you kena buat adjustment. Kalau tak cukup you hanya bank in 500. Cukup ah? Cukup baki 174. Kalau tak cukup bank punya nilai kena tukar. Okay, 19 bayar dengan bank. So bukan muka surat 22 terima pinjaman keluarkan bukan. Okay, kita masukkan jualan minggu ketiga. So minggu ketiga ambil from lampiran C 2760. Pindah ke dalam, wang sudah bertambah. So now I ada extra wang. So 2934. Ini gunakan bank. Skip. Sekali lagi kita mau masuk wang. Berapakah baki wang saya ada? Baki wang 2934. Okay, 2934 bank in 2500. Okay, bank in 2,500 lah sebab ada 2,900 lebih. Okay, jangan tinggalkan wang banyak. Lebih kurang 500 cukup. Okay, so masukkan 2,500. Okay, so 2,500 ini ialah mesin deposit tunai. So yang kertas kecil itu gunakan sama. Copy and paste ke dalam. Nilai 2,500. Okay, tarikh 22 Mac. Okay, masa yang nak bagi pukul berapa? Okay, I bikin masa pukul petang, pukul 2. Pukul 2, let's say 2, okay, 45. Okay, contoh. Okay, deposit kepada your account number in lampiran A, nombor IC. Okay, pemilik account ABC Burger. Lokasi, location punya kod memang sama. Location punya kod jangan tukar. Location all sama lah, dia akan masuk dalam bank yang sama kan. Okay. So, lepas tu 2,500. Okay. Saya ada RM10 punya 50 keping. Okay, 50 keping maksudnya 500. Kemudian saya ada let's say 5 keping. 5 keping 100 punya. Okay, jumlah ialah 1,000. So, tinggal 1,500 or 50. So, maksudnya 30 keping lah. So, make sure jumlah mesti 2,500. Transaksi number. Tadi sudah record. Tadi punyalah 027789. Now you kena guna 02. Kita dah 78. Okay, berapa pun boleh. Asalkan nilai dia akan semakin banyak. Sebab apa? Sebab bukan saya sahaja. Okay, yang masukkan wang. Every day banyak orang gunakan. So, I guna 027954. Okay, ini for second. Okay, record. Okay, so ini sudah complete. I sudah bank in 2,500. Okay, lepas tu tunai lagi. Ini invoice. Tak payah gunakan tunai. Invoice. Ini belian lagi. I beli 245. Okay, beli 245. So wang saya akan keluar 245. Baki 189. Invoice tak guna. Record jualan minggu yang keempat. Go to lampiran C. Minggu yang keempat. 4240. Masuk ke dalam. Ini sepatutnya you sudah buat lebih awal lah. Okay. Tapi sekarang in case yang tak belum buat. You boleh masuk sekarang. 4240. Wang masuk. Okay. I sudah masukkan 4240. Wang saya ada. 44 tunai. Kemudian pada tarikh yang sama. Kita bayar upah pemilik secara tunai. So wang akan keluar upah 1,500. Inventory tak ada. Ini menerima cek. So bukan. Lepas tu beli sumbangan 300. You boleh gunakan derma 300. Baki wang 26 tunai.
Okay, all this gunakan tunai lah. Okay, lepas tu 30 hari bulan saya mau masukkan wang sekali lagi. Depositkan guna mesin deposit tunai. So that's why nampak tak? Bentuk O sama. Bentuk O sama. Slip yang kecil. I tinggal 2629. So I masukkan let's say 2,000. Okay, kita masukkan 2,000. Okay, so di sini masukkan 2,000. So nampak tak? Yang paling penting baki di sini satu pun tak boleh tunjukkan negatif. Kalau ada negatif, you kena tukarkan your nilai bank. Make sure tukarkan nilai bank. Okay, 2,000 masukkan ke dalam. Okay, 30 Mac. Masa you nak letak pukul berapa? Let's say pergi awal pagi. Okay, 09. Okay, let's say 54 sebelum 10 pagi. Okay, deposit pada akaun saya. IC number. Okay, siapakah pemilik akaun? APC Burger. Location sama. So 2,000, we anggap 2,000 saya dapat 5 keping 20 iaitu 100. Kemudian I dapat 5 keping, kemudian I dapat let's say 50 keping. Okay, 50 keping punya RM10. So 500. Tambah 100. So baki 600. So 600 let's say kita bahagi kepada RM50. So RM50 adalah 12 keping. All this berapa you masuk saja. Okay, after that transaksi kod. Tadi guna apa? Tadi ialah 0279. 0279 now sudah menjadi 8. 8345 apa saja masukkan. Okay, sebab every day memang banyak transaksi. Okay, after that sudah siap. And akhir sekali on 31 hari bulan, jangan lupa kita bayar kadar bayaran 200. So baki wang masih ada 429. So sampai sini yang lampiran B all sudah complete. Okay, last kali go back to lampiran E. Lampiran E, I think last video cikgu sudah ajar how to isikan your masuk dengan keluar. Okay, after sudah isi masuk keluar, now you akan masukkan your jumlah in your last bahagian. Untuk recordkan your penilaian inventory akhir. So this inventory akhir masukkan last nilai 512 untuk roti burger. Okay, 512.50. Second one, roti oblong. Okay, roti oblong masukkan 180. Berapa? 180 gunakan nilai ini. Okay, which one yang kita tak isikan dokumen di sini? Make sure all is your memo. Okay, sebab last video cikgu tak suruh isikan. Oh ialah memo. Keluar punya oh guna memo. Next you come to your burger ayam. Okay, burger ayam ini cikgu sudah kata baki ini kena match dengan jadual yang pertama. Sudah match baru kita dapat nilai yang betul. 200 masukkan 200. Okay, kemudian come to your burger kambing oblong. Okay, 280 masukkan ke dalam. And lepas tu kita ada sos cili 72 masukkan ke dalam. Okay, next kita ada mayonis adalah 108 masukkan ke dalam. Okay, lepas tu kita ada telur. Okay, for telur ini hari tu kita isi sampai sini. Lepas tu saya masih ada baki. Baki itu pelajar kehendaki tambahkan satu kolom lagi. Masukkan ya jadual yang ketiga. In jadual ketiga, berapakah nilai baki ini? Hari itu cikgu adalah 65. Tapi cikgu sudah tambahkan my jualan kredit. So that's why hanya tinggal 5 biji. So 5 ini cikgu akan masukkan dalam lampiran E. For telur tambah satu kolom lagi. For your baki, also gunakan memo. So telur sepatutnya tinggal 136.50. Okay, lepas tu kotak burger. Kotak burger ialah 419. Okay, last kali kotak oblong punya jumlah ialah 312. Kemudian you jumlahkan. Inilah merupakan inventory akhir. Okay, for all your inventory. Okay, so sampai sini lampiran A to E sudah complete. So the next video juga akan mula ajar how to sediakan buku catatan pertama. Kemudian sediakan ledger imbangan juga. Lepas tu kita buat pelarasan. Pelarasan sudah complete, kita akan buat kawalan. Baru kita boleh sediakan akaun pedangan untung rugi and PKK.
Okay, so kita jumpa in your next video. So jangan lupa like and share. See you. Bye-bye.